أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang dimuliakan dan dihormati Tuan Nazir, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, seluruh para pegawai dan jawatankuasa masjid, yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merasakan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya pada tengah hari ini. Allah Ta'ala masih lagi sudi menerima kita semua sebagai tetamu-tetamu Allah di rumah Allah, menunjukkan dan membuktikan bahawa Allah masih lagi sudi menerima kita untuk jadikan hamba kepadanya. Dan apa yang kita sedang lalui sekarang ini juga nikmat beribadah di rumah Allah. Dan kita harap Allah Ta'ala anugerahkan nikmat beribadah di rumah Allah ini sampailah kepada satu waktu ajal kita tiba dalam keadaan kita dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sambil-sambil kita duduk berehat, sambil-sambil kita membaca Al-Quran, kita berzikir, dan jangan lupa niat beriktikaf. Semoga setiap detik-detik waktu yang kita berada dalam rumah Allah ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya pada bulan Ramadan yang penuh dengan gandaan pahala dan ganjaran yang Allah persiapkan kepada kita untuk kita lalui kehidupan di bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sedikit tazkirah ya pada tengah hari ini. Saya ni first time tuan-tuan kat sini ya, dijemput oleh pihak masjid. Ini kali pertama saya hadir ke sini. Mungkin tuan-tuan bertemu dengan saya ni, saya pun bertemu dengan tuan-tuan mungkin ini kali pertama dah di sini. Sedikit ta'aruf lah tuan-tuan sekalian. Moga-moga pertemuan dan perkenalan kita pada tengah hari ini di bulan yang mulia, di rumah Allah yang penuh dengan barakah, akan membawa kepada kita suatu keberkatan dalam hidup dunia dan akhirat kita. Saya ni tuan-tuan Nik Bakri bin Nikmat, asal daripada Kota Baru, Kelantan, tapi menetap di Selangor ni lebih kurang 22 tahun dah lebih kurang. Dulu belajar di Mesir dalam bidang bahasa Arab lebih kurang selama 6 tahun. Kemudian saya sambung pengajian di Hadramaut, Yaman, lebih kurang 2005-2008. Dan saya sambung lagi pengajian di Riau. Saya ada master dalam bidang perbandingan mazhab di Riau. Kemudian sekarang ni saya masih lagi menyambung pengajian, sedang menyiapkan tesis PhD saya, masih juga di Riau. Jadi itulah sedikit latar belakangnya tuan-tuan. Baik, insya-Allah pada tengah hari ini saya berkongsi pada tuan-tuan berkaitan dengan satu tajuk. Ramadan ini mendidik kita merasai wujud ataupun merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik rasa kewujudan Allah dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, saya nak mukaddimah begini pada tuan-tuan yang saya yakin apa yang akan saya sebut pada tuan-tuan ini ada sesuatu yang tuan-tuan sudah sedia tahu, sedia faham, dan tuan-tuan sudah sedia melalui kehidupan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Allah Ta'ala bila mana dia cipta kita, Allah tidak akan biarkan kita hidup tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Maka Allah Ta'ala bekalkan kepada kita beberapa perkara pada diri kita supaya kita tidak terlepas segala ilmu yang Allah persiapkan untuk kita jadikan panduan dan bekalan dalam perjalanan hidup kita sementara kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti.
Saya ringkaskan begini pada tuan-tuan, oleh kerana dia sekadar tazkirah. Cuma kadang-kadang ada juga orang bertanya, perlu tak perlu kita ni tazkirah? Ya. Kadang-kadang malam tu kan, malam ada tarawihnya, ada tadarusnya, tapi kadang-kadang masjid-masjid ada juga tazkirahnya. Dah lah bulan lain banyak dah tuan-tuan pengajian, ada tazkirah lagi. Okey, saya buka sedikit pada tuan-tuan beginilah. Kita manusia ni tuan-tuan, gelar apa yang kita sandang pada hari ini yang menggambarkan kita ni seseorang dari sudut ahli ilmu. Contohnya, dunia hari ini macam gelar tuan-tuan, gelar profesor, gelar doktor, ustaz, ulama. Bahkan kalau ulama tu ada sultanul ulama, ada alimul allamah. Kalau profesor pula ada profesor diraja, menggambarkan keilmuan seseorang. Tapi hakikatnya tuan-tuan sekalian, bila mana kita kaitkan diri kita dengan Allah, apa Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra? Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku bagi ilmu kepada kamu wahai manusia kecuali sedikit saja ilmu kamu. Yang gelar doktor, gelar profesor, gelar ustaz, gelar ulama ni tuan-tuan, sedikit aja ilmu. Yang kita tak ada gelar apa-apa ni, tak tahulah tuan-tuan apa yang ada pada diri saya dengan tuan-tuan. Maka mana bukti kita sedikitnya ilmu? Tuan-tuan, kalau ditanya tentang diri kita, pengetahuan tentang diri kita, kita pun tak tahu tentang diri kita. Banyak tak tahu dah tuan-tuan. Saya bawa contoh mudah pada tuan-tuan beginilah. Kadang-kadang kita hidup atas muka dunia ni tuan-tuan, kita hidup, kita diberi kehidupan. Berapa lama lagi kita boleh hidup? Wallahu alam, kita sendiri pun tak tahu. Hari ini kita masih hidup, siapa tahu dia besok dia masih hidup? Dia takkan tahu. Hari ini dia sihat, siapa tahu dia masih sihat seperti biasa besok hari? Dia tidak tahu. Hari ini dia masih berkelip, siapa tahu besok adakah dia masih berkelip? Tidak tahu. Dan berapa banyak hari ini dia berkelip pun dia tidak tahu. Ada berapa lagi baki dia boleh berkelip pun dia tidak tahu. Tuan-tuan, hari ini kita hembus nafas, tarik nafas. Ada berapa kali kita hembus, berapa kali kita tarik, dan berapa kali lagi baki untuk kita terus menarik dan hembus nafas pun kita tidak tahu. Tapi kalau ditanya satu demi satu tuan-tuan sekalian, lepas ni mungkin kita rasa kita nak balik ke pejabat masing-masing. Lepas ni kita balik ke rumah. Ya ke kita balik ke rumah? Ke balik ke mana kita? Kita tak tahu sebenarnya tuan-tuan apa yang berlaku 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, apatah lagi 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan. Maknanya kita ni tuan-tuan, kalau ditanya tentang diri kita sendiri pun banyak benda yang kita tidak tahu. Bukan langsung tak tahu, tidak. Sebab tu Allah kata, tidak aku bagi ilmu kepada kamu kecuali sedikit sahaja ilmu kamu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli ilmu, jangan kita terasa berbangga sangat kita ni alim. Jangan kita berbangga dan rasa lupa diri kita bahawa kita terlalu ada ilmu. Sebenarnya kita tak ada ilmu tuan-tuan. Yang ada ilmu sebenarnya adalah Allah. Allah itu namanya Al-Alim, sifatnya ilmun. Kita ni sifat kita pada asalnya jahil. Manusia ni innahu kana zaluman jahula. Itu hakikat kita tuan-tuan manusia. Baik, yang pertama kita tak banyak ilmu, sedikit ilmu kita. Yang kedua, sifat manusia ni banyak lupa. Betul tuan ya? Ke akhir-akhir ni makin banyak ingat. Manusia ni tuan-tuan dua je dia tak lupa, makan dengan tidur. Yang lain dia lupa. Dan kadang-kadang agak memalukan kita tuan-tuan. Kadang-kadang manusia ni, kiri kita ni, kadang-kadang kita berlupa diri kita sendiri. Tuan-tuan pernah lupa diri tak? Lupa diri pernah ya? Jangan tuan-tuan sekalian. Siapa kita? Kita tidak lebih daripada seorang yang lemah. Kita tidak lebih daripada seorang manusia yang tidak ada memiliki apa-apa. Diri kita tidak lebih daripada seorang hamba kepada Allah. Mana bukti kita hamba Allah? Hamba ni sifat dia tidak memiliki. Hatta diri kita sendiri pun kita tidak memiliki diri kita. Mana buktinya? Kita tidak mampu mengurus diri kita sepenuhnya. Ada waktu kita jatuh sakit, kita tak mampu menahan diri kita sentiasa sihat. Ada waktu kita jatuh susah, kenapa kita tidak pertahankan diri kita sentiasa senang? Ada waktu kita sedih dan kecewa, kenapa kita tidak sentiasa bahagia? Kerana di luar sana ada kuasa yang namanya Allah yang menentukan seluruh perjalanan hidup diri kita. Bahkan kita lahir atas muka dunia ni tuan-tuan, kita ada atas muka dunia pun bukan kerana diri kita yang mengadakan diri kita, tetapi Allah yang mencipta kita. Bahkan sekarang kita ada, adakah kita menghidupkan diri kita sendiri? Tidak juga tuan-tuan. Berapa ramai yang makan mati juga, berapa ramai yang ada makan ubat
ya, dengan siap dengan ubat itu, ubat ini, mati juga. Doktor pun mati juga. Kenapa? Kerana itulah hakikat diri kita, tidak lebih daripada seorang manusia yang namanya hamba. Hamba kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita perhati, saya yakin tuan-tuan pun sudah memahami, Allah Ta'ala ni bila mana dia lahirkan manusia atas muka dunia, tak ada seorang pun yang Allah nak jadikan tuan kepada dunia. Ya. Semua Allah lahirkan manusia sebagai hamba kepada Allah. Contoh kekasih Allah, ya, baginda Nabi SAW. Nabi ni siapa dia? Sayyidul Anbiya, ketua kepada segala Nabi. Sayyidul Mursalin, ketua kepada segala Rasul. Habibullah, kekasih Allah. Tuan-tuan, kalau saya tanya, tapi ni kita rengkah-rengkah tuan-tuan sekalian, ni santai-santai insyaAllah, ya. Dia tengah-tengah hari macam ni, kadang-kadang penat juga, mengantuk tuan-tuan, bulan Ramadan, saya santai-santai. Saya tanya tuan-tuan, kadang-kadang tempat mana-mana saya pergi, saya tanya soalan, tuan-tuan ada kekasih tak? Sudah tentu ada. Ada ke tak ada? Dia tuan-tuan, nampak manusia di akhir zaman, kita di akhir zaman ni, kadang-kadang kita banyak keliru kekasih dengan makwa. Kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ada makwa tak? Yang ni tuan-tuan kena termenung sikit lah, tengok ada ke tak ada. Tapi kalau tuan-tuan ada kekasih tak? Sudah tentu ada. Siapa kekasih kita? Orang-orang yang kita kasih. Ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, anak isteri kita, itulah kekasih-kekasih kita. Tapi tuan-tuan, dalam kaedah muamalah dengan seorang kekasih ni, dia tak akan ada manusia menggelarkan, memanggil kekasihnya hamba. Betul ya? Tuan-tuan pernah dengar seorang kekasih menggelarkan kekasihnya hamba? Cuba tuan-tuan balik rumah nanti, kebetulan ada isteri kat dapur, tuan-tuan pergi kat dapur tu, tuan-tuan tanya, hamba, lambat lagi ke masak? Agak-agak apa? Kalau tuan-tuan isteri, tuan-tuan tunggu, tuan-tuan balik kerja nanti, dia duduk depan muka pintu, baru balik hamba. Apa tuan-tuan terasa? Tapi biasa dia kata baru balik B. B ya, betul ya? B ya? Mula-mula Habi tinggal B je. Ya. Kadang-kadang gitulah tuan-tuan. Tapi kalau kita tanya soalan balik, siapa yang paling mencintai Rasulullah? Adalah Allah. Kenapa Allah gelarkan Nabi itu hamba? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Allah mengatakan dalam satu ayat daripada suratul Baqarah, wa in kuntum fi raibin, sekiranya kamu masih ragu-ragu apa yang kami turunkan, ya, kepada hamba kami, Al-Quran. Kenapa Allah kata hamba? Siapakah hamba di situ? Rasulullah. Kenapa Rasulullah yang menjadi kekasih Allah itu adalah disebut hamba? Bulan Rejab tuan-tuan, kita ceramah Isra wal Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa Allah Ta'ala yang mencintai kekasihnya menggelarkan kekasihnya itu hamba? Kerana Allah nak bagi mesej kepada kita bahawa tak ada seorang pun, termasuk ketua Nabi, ketua Rasul, kekasih Allah, tidak lebih daripada hamba kepada Allah. Bila mana hamba, apa makna hamba? Kita tidak memiliki diri kita. Bahkan diri kita, kehidupan kita, hidup dan mati kita, semuanya kepunyaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey tuan-tuan, tu sedikit mukadimah. Jadi penting tazkirah, penting. Kenapa? Yang pertama sekali, kita sebagai manusia ni tak banyak ilmu. Dalam ilmu kita tak banyak tuan-tuan. Diri kita pun kita tidak tahu bagaimana berakhir kehidupan kita. Di mana berakhir, waktu bila berakhir kehidupan ini, dan ke manakah hujung jatuh diri kita, kita pun tidak tahu. Maka tuan-tuan sekalian, yang pertama, sebab itulah pentingnya tazkirah. Moga-moga kita ingat apa yang kita sepatutnya ingat. Yang kedua, dahlah kita tak banyak ilmu, kita banyak lupa. Tuan-tuan ya, kadang-kadang manusia ni dia lupa diri dia. Yang paling bahaya. Betul-betul kadang-kadang tuan-tuan, kalau kita nak santai-santai sikit, ya, kadang-kadang tuan-tuan pernah tak lupa isteri? Tuan Haji datang ni seorang ke dengan isteri? Kejap ustaz, saya ni ada isteri ke tak? Pernah tak? Tak pernah ya? Oh, baguslah tuan-tuan suami yang misali ya. Cuba tuan-tuan tanya orang rumah tuan-tuan. Tuan-tuan balik nanti tuan-tuan tanya, you pernah tak lupa air? I nak tanya you boleh? Boleh. You pernah tak lupa air? Dia kata pernah, I lupa you seminggu. Ini masalah ni tuan-tuan. Mana ada seorang isteri lupa suami? Kita tak akan lupa anak, tapi kita pernah lupa diri kita. Yang paling bahaya tuan-tuan, lupa Allah. Tuan-tuan pernah tak lupa Allah? Sama dah kita ya. Tuan-tuan, saat paling dekat kita dengan Allah bila? Masa solat. Saat solat paling dekat kita dengan Allah masa sujud. Berapa minit sujud tuan-tuan? Sujud berapa minit? Adik kita. Berapa minit sujud? Sujud mana ada minit? Sujud hanya saat. Tuan-tuan, satu rakaat 2 kali sujud. 1 kali sujud 3 saat lah lebih kurang. 2 kali 6 saat. Bangun-bangun tanya rakaat kedua ke ketiga? Bila tuan-tuan lalai dengan Allah?
Allah minta kita sujud kepada Allah satu rakaat hanya 6 saat sahaja. Kalau 4 rakaat 24 saat. Itu pun kita tidak mampu bertahan untuk ingat Allah. Pelupanya diri kita. Tuan-tuan nak jawab apa? Tapi kadang-kadang saya dengan tuan-tuan selamba je. Lepas bagi salam, kadang-kadang tak ingat rakaat, kadang-kadang dalam solat tak ingat Allah. Apa yang ingat? Macam-macam kita ingat tuan-tuan. Bazar Ramadan, kunci kereta, macam-macam ada dalam hati tuan-tuan. Betul ya? Kalau saya tanya tuan-tuan sekarang ni, dalam hati tuan-tuan ada isteri tak? Dalam hati ada tak? Ni belum kahwin lagi kan? Ada isteri? Dalam hati tuan-tuan ada tak harta? Dalam hati tuan-tuan ada tak anak-anak? Yang ada anak? Sudah tentu ada. Sebab tu dalam sembahyang kita bawa dalam sembahyang. Dalam solat kita ingat Allah. Dalam solat itulah kita ingat segala-galanya selain Allah. Kenapa? Lupanya kita kepada Allah. Maka itulah tazkirah. Tak apa, sebab tu tuan-tuan saya nak sebut sedikit, tapi tak apa, ini masa habis-habis lah tuan-tuan sekalian ya. Dia tazkirah macam ni aja, supaya saya dengan tuan-tuan ingat, samalah saya dengan tuan-tuan. Baik, Allah bila mana dia cipta manusia, dia tidak akan biarkan manusia hidup tanpa ilmu. Sebab tu Allah yang beri ilmu. Sebab tu doa tuan-tuan kepada Allah supaya Allah tambahkan ilmu. Sebab tu Nabi SAW, Nabi ni dia tak minta tambah kecuali satu je, tambah ilmu. Rabbi zirni ilma, ya Allah tambahkan pada aku ilmu ya Allah. Baik, Allah bila mana dia cipta kita, dia nak kita hidup dengan ilmu, maka dia bekalkan kita 3 jalan ilmu. Yang pertama, panca indera. Allah bekalkan 5 panca indera untuk kita dapatkan ilmu. Tuan-tuan, melalui kita melihat, kita tahu ilmu tu secara umumnya, mudahnya ialah maknanya apa? Tahu apa yang kita lihat. Kita lihat langit, kita lihat bumi, kita lihat segala-gala tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan kita lihat diri kita. Apa yang tuan-tuan nampak? Ilmu apa yang tuan-tuan dapat? Saya sebut secara mudah tuan-tuan sekalian ya, apa yang kita lihat ni dengan langit, dengan buminya, itu adalah bukti wujud Allah. Bukan sekadar lihat langit semata-mata langit, lihat bumi semata-mata bumi, lihat binatang yang bergerak, lihat angin yang bertiup, lihat lautan yang tuan-tuan dengan segala ombaknya, tepi pantainya. Bukan sekadar itu sebenarnya. Allah nak suruh kita lihat bahawa dia tu ada. Dia wujud. Kita tutup mata, kita dengar dengan telinga. Apa kita dengar tuan-tuan? Suara anak-anak, suara isteri, suara suami, suara orang baca Quran, suara burung, suara binatang, suara angin. Itu bukti wujud Allah. Bukan sekadar, oh ini suara, saya suka suara ni. Ada orang dia suka suara ayam, betul ya? Ada orang suka suara burung. Ada orang suka suara penyanyi-penyanyi. Itu apa semua tu? Bukti wujud Allah. Kita tutup mata, tutup telinga, kita rasa dengan lidah tuan-tuan. Yang masam tu apa? Yang masin tu garam, yang manis tu gula. Apa semua tu? Itulah bukti wujud Allah yang mencipta kita supaya kita merasai. Dan bukan sekadar kita rasa makanan yang sedap di lidah, tapi kita merasai siapa yang memberi rezeki kepada kita sehingga kita rasa lazat untuk kita makan dan minum. Kita tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, kita cium dengan hidung. Ada bau. Ada bau wangi tuan-tuan sekalian. Ada bau yang busuk, ada bau yang sedap. Sedap bau. Bukan rasa je sedap, bau tu pun sedap. Bau durian ya. Sedap bau durian. Ke bau apa tuan-tuan? Bau sedap. Semua bau tu membuktikan apa? Allah, Tuhan yang maha sempurna, memberi sesuatu kepada kita untuk kita tahu bahawa segala-gala itu kurniaan Allah. Kita tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup mulut, kita sentuh dengan tangan. Yang panas tu api, yang sejuk tu ais. Apa sajalah tuan-tuan sentuh, yang tajam tu pisau. Apa tu tuan-tuan? Allah yang memberi kepada saya dengan tuan-tuan. Itu baik. Cuma kadang-kadang manusia ni dengan sekadar panca indera yang 5 ni, dia tidak cukup mampu untuk merasai wujud Allah, untuk mengenal Allah, untuk merasa dekat dengan Allah. Maka Ramadan ini dia datang kepada kita tuan-tuan. Untuk apa? Untuk kita rasa Allah itu maha wujud, bukan sekadar tahu. Okay? Tengok tahu, dengar tahu, rasa tahu, sentuh tahu. Baik, maka Allah bagi kita akal. Sebab berapa ramai manusia yang dia tengok, dia tak faham. Sebab kalau sekadar tahu tak cukup, dia kena tahu dan faham. Saya bawa contoh pada tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok jenazah depan tuan-tuan? Tak, ya? Tuan-tuan tengok, oh ada jenazah. Tahu tak? Ya, tahu. Kita kena solat jenazah. Kemudian jenazah ini bawa ke perkuburan, kita ke bumi kan. Tahu tak? Tahu. Tuan-tuan faham tak? Saya cerita mudah, ada seorang ulama, dia datang untuk solat jenazah, ada seorang datang duduk tepi dia. Orang tu tanya, wahai ulama, tu jenazah siapa? Ulama tu cakap apa? Jenazah engkau lah. Terkejut kawan tu. Kenapa pula jenazah saya? Saya masih hidup.
Okey, kalau kamu tak nak itu jenazah kau, itu jenazah aku. Lagi dia tak faham. Dia kata, "Wak, kenapa kamu cakap itu?" Dia kata, "Kalau kamu faham, kamu nampak dengan mata kamu, itu jenazah. Apa tanda jenazah tu? Dulunya dia hidup, sekarang dia meninggal dunia. Siapa yang hidupkan dia? Siapa yang mematikan dia? Allah." Ada faham tak? Kita bukan hidup dengan diri kita sendiri, dan kita bukan mati dengan keadaan kita nak mati. Kadang-kadang berapa ramai manusia tak nak mati, tapi dia mati juga. Kenapa? Itulah diri manusia. Ya, tak ada apa pun pada diri saya dengan tuan-tuan. Dengan ilmu yang ada, tak mampu untuk menahan kematian. Dengan segala harta yang ada, tak akan mampu menahan sebuah kematian. Dengan kekuasaan yang ada, tidak akan mampu menahan kematian. Kenapa? Diri dan hidup kita, mati dan hidup kita adalah milik Allah. Maka dia kata apa? Kamu faham tak? Aku lah tu, atau engkau? Apa maksudnya? Jenazah yang kita tengok, tuan-tuan, itulah diri kita bila-bila masa sahaja. Lepas tu kadang-kadang kita tanya soalan ni, saya tanya tuan-tuan. Oleh kerana ini kali pertama saya datang sini, minta maaf tuan-tuan ya. Okey, sekali kita. Saya pergi tempat-tempat, saya tanya, tuan-tuan tahu tak bila kita akan mati? Okey ya, kalau tanya soalan ya. Dia ni bulan-bulan puasa ni Ustaz, aduh. Boleh tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak bila nak mati? Biasanya jawab tak tahu kan? Tak tahu ya? Bila tuan-tuan nak mati? Tak tahu ya? Tak tahu ke buat-buat tak tahu? Habis nak jawab macam mana? Ulang soalan saya, bila-bila. Maknanya saya dengan tuan-tuan, bila-bila mungkin kita keluar masjid ni kita mati. Sebab tu bila mana kita solat jenazah, kita tengok dengan mata kita, apa yang kita kena faham dengan akal kita, itulah kita suatu hari nanti. Bahkan mungkin bila-bila masa sahaja. Baik, tapi manusia ni tuan-tuan, walaupun dia ada panca indera yang 5, dan dia diberi akal untuk dia faham. Sebab berapa ramai manusia, apa yang dia tengok dia tak faham, maka Allah bagi akal supaya dia faham apa yang dia tengok. Jangan sekadar tengok semata-mata tengok untuk tahu, tapi tolong fikir sedikit dengan akal supaya dia faham. Tetapi akal ni tuan-tuan, sejenius mana manusia pun, dia terbatas. Ya, tak payahlah kita berbangga sangat kita bijak. Tuan-tuan pernah rasa tak tuan bijak? Pernah rasa ya? Duduk depan cermin tengok, bijak juga aku ni. Betul? Ke tak pernah? Bijak juga aku ni. Orang lain tak boleh selesai, aku boleh selesai. Orang lain tak boleh buat, aku boleh buat. Orang lain buat ini setakat ni, aku boleh pergi jauh lagi. Bijak juga aku ni. Tak ada dah tuan-tuan. Okey, mungkin ada manusia yang genius, ada manusia yang bijak, kita tidak nafi. Tapi akal ini sampai satu masa dia akan terbatas. Dan sampai satu masa dia tak akan faham apa yang sepatutnya dia faham. Berapa ramai manusia yang bijak-bijak tak faham. Apa yang dia tak faham, suatu hari nanti dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang hamba sahaja. Tidak lebih daripada itu. Dia akan disoal siasat oleh Allah habis-habisan, tak kena gaya. Kalau Allah tak redha dengan dia, sehebat mana dia pun, sekaya mana dia pun, seilmu mana dia pun, kalau Allah nak human neraka, Allah human neraka begitu sahaja. Tengok Qarun, tengok Firaun, kekayaan mereka, kehebatan mereka. Tidak ada apa yang berakhirnya kecuali Allah human neraka. Kenapa? Sebab ada akal yang terbatas untuk tidak memahami sesuatu. Maka Allah dibekalkan kita satu lagi, hati. Okey, inilah tuan-tuan yang saya nak bawa tajuk pada tuan-tuan. Tapi itu tazkirah. Tajuk yang saya nak bawa pada tuan-tuan ialah Ramadan mengajar saya dengan tuan-tuan rasa wujud Allah. Bukan sekadar tahu Allah itu wujud, bukan sekadar faham kenapa Allah kena wujud, tapi merasai wujud Allah. Maka Allah bagi kita hati. Maka hati tempat rasa. Dan rasa inilah hakikat faham dengan sebenar-benar faham. Saya tunjuk contoh pada tuan-tuan, saya bawa contoh. Orang ni tuan-tuan, kalau kita cerita pasal susah, dia faham tak? Dia boleh faham. Apa makna susah? Susah ni tuan-tuan, kadang-kadang tak ada duit, kadang-kadang tak ada makan, kadang-kadang tak ada kerja, nak ke sana ke sini pun susah, tak ada kenderaan, itu susah. Boleh faham tak? Boleh faham. Tapi kalau orang yang tidak pernah merasai susah, dia faham tapi dia tak cukup faham. Okey. Tapi kalau kita yang pernah susah ni tuan-tuan, pernah berjalan kaki, tunggu dekat bus stand tu berjam-jam pas tak datang, nak pergi kerja tuan-tuan lewat, ui susah. Orang yang pernah lalu, dia faham. Di mana rasa? Di hati. Sebab tu Allah, kebanyakan Allah dia berinteraksi dengan kita dengan hati. Kerana hati dah sebenar-benar faham. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kata guru saya, iman Allah tak letak di akal. Walaupun di sana ada perbahasan secara akademik, imanul aqli imanul qalbi, ada iman secara akal, ada iman secara hati. Tapi iman tu sendiri Allah letak di hati, tak letak di akal. Kenapa tuan-tuan? Kerana hati tu dia ada tempat yang paling faham. Kerana dia rasa. Sebab tu kalau kita nak terjemah apa makna iman, iman adalah percaya. Kerana dia letak di hati, rasa percaya.
Tuan ya, ada rasa percaya tak pada Allah? Ada. Banyak tak rasa? Dalam tak rasa? Atau macam mana? Atau biasa-biasa je rasa? Tak ada rasa lagi kan? Ke dah hilang rasa? Ada rasa? Ada rasa sayang, ada rasa kasih, ada rasa marah, ada rasa rindu, ada rasa cinta, ada rasa tak? Sudah tentu ada rasa. Ada rasa tak Allah itu ada? Rasa. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia interaksi kita dengan hati, dengan rasa. Iman Allah letak di hati. Takwa Allah letak di hati. Ya. Apa tak makna takwa? Takwa paling-paling kurang kita letak terjemah takut pada Allah. Ada rasa takut tak pada Allah? Ada rasa gerun tak kepada Allah? Sebab tu lah tuan-tuan sekalian, Ramadan ni saya bawa beberapa contoh pada tuan-tuan dari sudut rasa kita dengan Allah. Pertama, bila mana Allah sebut Ramadan, Allah tidak sebut pasal puasa. Saya dengan tuan-tuan, bila mana dekat Ramadan, apa kita fikir? Dah dekat dengan puasa. Betul ya? Kemudian dekat dengan terawih. Nah, terawih tu pula lepas tu ada Maulid. Itu yang kita rasa. Tuan-tuan, bila mana Allah cerita pasal Ramadan, Allah sebut Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Perkara pertama yang Allah sebut dengan Quran itu huda, petunjuk. Quran ni tuan-tuan, secara ringkas dia ada 55 perkara secara umum. Sebab tu kalau Quran kata ulama dia ada 55 nama. Kalau tuan-tuan masih ingat dulu kita baca Al-Quranul Majid, kan ada muka surat depan tu. Sekarang kita baca apa tu? Al-Quranul Karim. Kalau kita baca Yasin, Yasin wal Quranil Hakim. Jadi Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, kata ulama Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, dia kata ada 55 nama Quran. Tapi dalam banyak-banyak 55 itu Allah Ta'ala letak satu perkataan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Huda, apa makna huda? Petunjuk, panduan. Apa maksud tuan-tuan? Allah dia nak bagi tahu kepada saya dengan tuan-tuan, dia nak mesej kepada kita bahawa hidup kita ni dalam sebuah perjalanan daripada mana ke mana? Daripada Allah kembali kepada Allah. Petunjuk. Apa makna petunjuk? Orang tak akan guna pakai petunjuk kalau duduk kat rumah tuan-tuan. Saya yakin rumah tuan-tuan mesti tak ada petunjuk. Betul ya? Kalau tuan-tuan masuk pintu depan, tulis kat situ ada signboard 2 meter ke depan, corner kiri, bilik air. Ada. Tapi kalau terus ke dapur, kalau corner kanan 100 meter, 1 meter ya, bukan 1 kilometer tuan-tuan, 100 meter, master bedroom. Ada kat rumah tuan-tuan? Ke rumah tuan-tuan 2 kilo luah dia? Tak ada lah. Kenapa? Sebab rumah tu tempat tinggal, maskan. Tapi kita keluar saja pintu pagar kita, dah mula ada petunjuk. Terus ke mana nak pergi, ke kiri mana nak pergi. Apa maksud petunjuk? Kita berada dalam sebuah perjalanan. Dan perjalanan kita, tuan-tuan, tolong betulkan ya. Kadang-kadang orang kata, saya tidak bangkang, minta maaf. Betul tapi tak tepat. Orang ni dia tulis apa? Til jannah. Ya, journey to jannah. Tuan-tuan jangan salah faham tau. Kita bukan menuju ke syurga. Kita sedang menuju kepada pemilik syurga. Kalau pemilik syurga redha dengan kita, rahmati kita, kasihan belas dengan kita, ketika itu baru dia bagi syurga. Jangan berangan-angan til jannah. Ya. Sebab tu bila mana orang meninggal, kita kata apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kita sedang berjalan untuk kembali kepada Allah, dan dia sudah melalui sebuah perjalanan untuk kembali lebih dekat dengan Allah. Habis kita akan menyusul. Maka sebab tu Ramadan ini Allah kata apa? Quran diturunkan untuk apa? Untuk jadi panduan. Apakah panduan tuan-tuan? Salah satu panduan ialah rasa hidup bertuhan. Dunia akhir zaman tuan-tuan, banyak ujian pada saya, pada tuan-tuan. Ya, ada waktu manusia ni walaupun dia sebenarnya nak tak nak, suka tak suka, mahu tak mahu, dia tetap mesti hidup bertuhan. Dan tiada Tuhan melainkan Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Itu kita sudah sedia maklum. Cuma persoalan sekarang ni, macam mana kita nak pencetuskan Ramadan ini, dia mentarbiah, membimbing jiwa dan hati kita merasai Allah itu wujud. Sebab tu salah satu Al-Quran disebut Al-Hablu. Apa makna Al-Hablu? Tali, kalau kita terjemah secara literal. Wa'tasimu bihablillah. Apa makna tali? Tali itu dia ada 2 ujung, satu ujung sana, satu ujung sini. Siapa yang pegang Quran, dia sedang memegang tali yang menghubungkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna tali? Tali itu dia mengikat supaya lebih kuat.
Maka bila mana saya dengan tuan-tuan pegang Quran, baca Quran, bulan Ramadan ni bulan Quran, tuan-tuan jangan lepas Quran daripada tangan kita bulan Ramadan ni. Pulun sungguh-sungguh sebab dia mengikat kehidupan kita dengan Allah. Maka bila mana dia mengikat kehidupan dengan Allah, tidak akan terlerai hubungan kita dengan Allah. Di saat itu harap-harap tercetus rasa dalam diri kita, rasa wujud Allah. Itu satu tuan-tuan. Baik, yang kedua, bagaimana kalau nak cerita Quran panjanglah tuan-tuan. Saya ambil satu lagi lah. Saya ambil satu lagi tuan-tuan. Oh, masa okey lagi insya-Allah. Quran ni salah satunya dinamakan An-Nur. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Itqan. Al-Itqan Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Quran dinamakan An-Nur, surah An-Nisa 174. Apa makna An-Nur? An-Nur ni cahaya. Dia dalam Quran dia ada dua cahaya. An-Nur dengan Ad-Diya. Nur cahaya, cahaya bulan. Diya cahaya matahari. Wa ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Tak apalah, cuma nak bagi tahunya Quran itu nur. Baik. Salah satu keperluan hidup saya dengan tuan-tuan adalah cahaya. Makan keperluan, rumah keperluan, kenderaan keperluan, salah satu keperluan cahaya. Kenapa kita keperluan cahaya? Kerana kita ada mata. Mata ni tuan-tuan, kalau kita sebut betul-betul, minta maaf ni perbahasan, kita bukan melihat dengan mata. Kerana ada orang ada mata tapi buta. Kenapa yang buta? Dia bukan tak ada mata tuan-tuan, dia tak ada penglihatan. Okey ya? Jadi kita melihat bukan sekadar dengan mata tau, dengan penglihatan yang ada pada mata. Kita bercakap bukan dengan mulut. Sebab ada orang ada mulut tapi bisu. Kita bercakap dengan percakapan yang ada pada mulut. Suatu hari nanti tangan tuan-tuan, tangan kita semua akan bercakap. Betul ya? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Apa maksudnya? Tangan kamu akan bercakap dengan kami. Mana ada tangan ada mulut eh? Tangan tak ada mulut. Jadi bukan persoalan mulut, persoalan sifat percakapan. Maka tangan kita akan berbicara depan Allah sebagai saksi. Kita ambil apa dulu? Kita tumbuk siapa dulu? Kita curi apa dulu? Waliyazubillah, minta jauh. Tapi nak bagi tahunya begitu. Kita mendengar bukan dengan telinga. Sebab ada orang ada telinga tapi pekak. Kita mendengar dengan pendengaran yang Allah letak pada telinga. Kita berjalan bukan dengan kaki tau. Jangan sombong sangat selama mana kita boleh berjalan sebab ada kaki. Kita berjalan bukan dengan kaki, kita berjalan kudrat yang Allah letak pada kaki. Cuba pergi hospital tengok. Ada orang sebulan terlantar kat hospital tak boleh berjalan. Cuba tanya dia, tuan boleh berjalan? Tak boleh. Dah berapa lama tak boleh berjalan? Saya atas katil ni dah sebulan dah. Cuba tanya dia, tu kaki ada tu kenapa tak berjalan? Agak-agak dia suka ke dia marah? Ni datang melawak ke datang apa ni? Tu ada orang kat hospital dulu tuan-tuan bukan main, boleh angkat berat 100 kilo, 200 kilo. Ni hari ni satu jari dia pun dia tak boleh angkat. Dulu dia angkat apa? Kudrat yang Allah bagi. Maka saya nak balik pada mata ni tuan-tuan. Mata ni dia tak boleh melihat kecuali ada penglihatan. Dan dia tak boleh melihat kalau ada penglihatan sekalipun kalau tidak ada cahaya. Ni saya boleh melihat sebab pakai cermin. Tuan-tuan ni yang tak pakai cermin nampak juga ni. Tapi kalau tutup lampu malam, dua-dua tak boleh melihat. Yang tak pakai cermin pun tak boleh, yang pakai pun tak boleh. Kita melihat dengan cahaya. Maka siang hari Allah bekalkan cahaya matahari, malam cahaya bulan, cahaya bintang. Allah bagi akal pada kita. Kita boleh cipta lampu jalan, lampu kereta, lampu rumah. Ini untuk mata. Tapi kita kena ingat, kita ada dua jenis mata. Satu mata zahir yang ada kat kepala kita, satu lagi mata batin kita, mata hati namanya. Sebagaimana mata zahir ni perlu kepada cahaya, mata hati juga perlu pada cahaya. Cahaya apa tuan-tuan? Cahaya Al-Quran. Dan mata zahir ni dia nampak makhluk, nampak langit, nampak bumi, nampak manusia, nampak kedai, nampak kereta, nampak rumah, nampak keluarga. Tapi mata hati ni menyaksikan Allah. Dia bukan nampak. Kita ada 3 penglihatan yang Allah bagi pada kita tuan-tuan. Satu penglihatan pada mata dia panggil melihat. Satu lagi akal, dia panggil memandang. Satu lagi hati, menyaksikan. Okey ya? Mata melihat. Dalam bahasa Arab disebut ra'a, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Akal memandang. Contoh saya tanya tuan-tuan, apa pandangan tuan-tuan tentang kipas yang ada kat sini ni? Dia tuan-tuan tengok, saya nampak dia berpusing je Ustaz. Itu tengok dengan mata. Cuba fikir sikit bagi pandangan dengan akal. Itu pandangan. Okey tuan dia. Tapi ada satu lagi hati kita, dia ada mata tapi dia tak boleh, dia tak disebut melihat. Hati tidak disebut menyaksi, tapi hati tidak disebut memandang, hati ini disebut menyaksi. Menyaksi apa? Hati ini menyaksi dunia ni ada Allah yang maha wujud.
Tuan-tuan ada bersaksi. Sebab tu kita sebut asyhadu. Aku bersaksi. Di mana penyaksian itu? Di hati kita. Sebab tu tuan-tuan, orang yang maqam dia tinggi di sisi Allah, dia panggil maqam ihsan. Bila mana dia solat, Nabi kata apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Bila mana kamu beribadah pada Allah, seolah-olah kamu menyaksikan Allah, kamu nampak Allah. Nampak dengan apa? Nampak dengan penyaksian hati. Bagaimana hati nak nampak? Dia perlu kepada cahaya. Cahaya apa yang paling terang menerangi mata kita, mata hati kita? Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan perasan tak? Bulan Ramadan, ramai orang kat masjid, ramai orang kat surau. Tuan-tuan perasan tak? Ke buat-buat tak tahu? Tuan-tuan, minggu pertama, subhanallah, daripada mana? Kadang-kadang kita tanya, ni daripada mana? Dia kata, kita satu taman je. Dah lah satu taman, jiran sebelah, tuan-tuan sekalian. La haula wala, tak adalah tuan-tuan contoh. Tuan-tuan tahu kenapa bulan Ramadan ramai kat masjid, kat surau? Sebab bulan Ramadan bulan Quran. Quran adalah cahaya, cahaya yang sedang menyuluh hati-hati manusia. Ketika itulah dia mula nampak masjid dan nampak Allah, untuk dia pergi menjadi tetamu-tetamu Allah. Tu cuba tengok bulan yang akan datang nanti. Kita dah mula dah sekarang ni. Minggu pertama subhanallah, minggu kedua masya-Allah, minggu ketiga la haula wala quwata illa billah, minggu keempat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan mati balik kampung. Kau memang dah tak datang dah. Okey tuan ya. Baik, yang terakhir saya sebut pada tuan-tuan. Yang terakhir, bagaimana Ramadan mendidik saya dengan tuan-tuan merasai wujud Allah. Bagaimana untuk kita berinteraksi dan merasai wujud Allah? Salah satu melalui ibadah kepada Allah. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan pernah tak baca Quran 12 jam tak berhenti? Pernah tak? Dalam sepanjang umur tuan-tuan, tuan-tuan pernah tak sekali lepas subuh berhenti maghrib, ialah berhenti solat zuhur, solat asar, tu biasalah berhenti makan. Tuan-tuan pernah baca Quran 12 jam tak berhenti? Pernah? Tak pernah ya? Tuan-tuan pernah solat 12 jam tak berhenti? Solat apa Ustaz 12 jam? Tengok keadaan solat lah. Kalau pagi solat duha, tengah hari sikit, tapi tak berhenti solat. Solat sunat mutlak paling-paling, tak pernah juga ya? Tuan-tuan pernah berzikir 12 jam tak berhenti? Lepas subuh berhenti-berhenti maghrib? Pernah? Tak pernah juga? Apa yang tuan-tuan pernah ni sebenarnya? Tapi kalau saya tanya, pernah Ustaz? Apa? Puasa. Nampak tuan-tuan? Ramadan mendidik kita merasai wujud Allah melalui hidup beribadah kepada Allah. Dan tidak ada ibadah khusus. Ibadah khusus tahu? Bukan ibadah umum. Ibadah umum, dia kata ibadah umum yang paling panjang. Orang kata perkahwinan, ini ibadah umum yang paling panjang. Atau tuan-tuan bekerja, itu ibadah. Daripada muda tuan-tuan sampai ke sekarang tak berhenti-berhenti beribadah, itu ibadah umum. Tapi ibadah khusus, salat, baca Quran, berzikir, puasa adalah ibadah yang paling panjang tempoh masa dia. Daripada lepas subuh tadi sampailah maghrib, kita berjalan, kita beribadah, kita duduk, kita beribadah, kita sembang, kita beribadah, kita apa? Kita tak buat apa-apa pun, kita tidur pun beribadah. Mana ada satu masa yang Allah letak saya dengan tuan-tuan dalam keadaan duduk dengan Allah beribadah 12 jam, 13 jam tanpa henti. Inilah Ramadan. Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan bila mana duduk pejabat rasa dengan orang tempat kerja kita. Pergi kat bazar Ramadan, rasa kita dengan orang bazar Ramadan. Duduk seorang-seorang, rasa seorang. Duduk kat rumah dengan anak-anak, rasa dengan anak dan isteri. Tidak tak pernah tuan-tuan rasa tuan-tuan sedang dengan Allah. Okey, kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tengah solat, tuan-tuan rasa apa? Ke rasa duduk tengah membeli? Tak mungkin. Bila mana kita beribadah kepada Allah, contoh solat atau contoh baca Quran, kita akan baca Quran. Ketika kita baca Quran, kita tak akan rasa kita sedang sembang dengan sesiapa pun. Kita tak pernah rasa kita sedang berinteraksi jual beli dan sebagainya. Sebenarnya itulah sebenarnya tuan-tuan, Ramadan ini dia meletak kita satu latihan, satu tarbiyah rasa kita dengan Allah. Tak apa, pergi ke bazar Ramadan, hati kita dengan Allah. Pergi kerja macam biasa, hati kita dengan Allah. Bercakaplah dengan siapa kita nak bercakap sebab ada urusan, hati kita dengan Allah. Itulah tarbiyah Ramadan, merasai Allah ada dengan kita. Bahkan kita kena rasa Allah itu ada di mana? Di hati kita. Betul tuan ya? Allah itu sebenarnya wujud di mana? Wujud dalam bentuk rasa hati. Jangan salah faham tuan-tuan. Yang kita duk baca tu hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi, tidak ada dalam hatiku ghairullah, yang adalah hanyalah Allah ataupun selain Allah, tak ada.
Tapi kalau saya tanya tuan-tuan macam tadi lah, isteri ada dalam hati tak? Ada. Anak ada dalam hati tak? Ada. Tapi yang baca tadi apa? Yang baca tadi tu. Saya pesan pada tuan-tuan yang terakhir ni, berapa kali akhir dah tuan-tuan ya. Yang terakhir memang last lah, yang terakhir. Tuan-tuan sebagai suami, yang ada suami, tuan-tuan kena buat satu penegasan. Balik nanti buat serius sikit. Panggil isteri tuan-tuan letak tengah, letak depan. Panggil apa? Yang. Tak kira apa panggil apa. Yang duduk depan sekejap. I nak cakap dengan you sikit. Tapi I serius. Bermula pada hari ni, I nak buang you daripada hati I. Berani ya? Berani tak? Cakap je pun. I harap you faham. Mesti soalan dia tanya. Kenapa B? B ada orang lain ke? Ini soalan tu. Kata tak ada. Bukan dulu B yang cakap. B nak letak I dalam hati B. Betul kan? Masa bercinta dulu tuan-tuan, bercinta dulu, you jangan risau, you sentiasa ada kat hati I. Betul? Betul ya? Ni tuan-tuan tak berani nak mengakunya pun. You jangan risau, you ada dalam hati I. Nama you terpahat di hati I selama-lamanya, forever and ever. Wah, bukan main lagi bercakap. Hidup dan mati, kita sehidup semati. Ya ke tuan-tuan? Ketipu semua tu. Kalau dia mati hari ni, tuan-tuan nak mati juga? Tak ada lah. Jadi sekarang ni tuan-tuan kena buat keputusan yang tegas. Sekarang I minta maaf kat you. Memang dulu I letak you dalam hati I. Bahkan nama you I pahat dia di hati I. Sekarang ni I nak buang you daripada hati I. Nanti dia tanya you nak letak I kat mana? I letak you kat sisi I sudah. You sebagai makhluk cukup ada di sisi I. Habis dalam hati you ada apa? Dalam hati I ada Allah. Hanya Allah saja dalam hati kita. Itulah Ramadan. Ramadan, dia pisahkan kita dengan tempat tidur, dia pisahkan kita dengan makan dan minum, dia pisahkan kita dengan isteri kita di siang hari. Kenapa? Dia nak hati kita seluruhnya dengan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah tuan-tuan ya, tazkirah. Moga-moga memberi manfaat pada tuan-tuan dan diri saya. Ya, moga-moga Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik dalam sepanjang umur kita, untuk kita cari seberapa banyak bekal untuk kita bawa sebagai suatu bekalan dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma rzuqna ya Allah ya Rahman ya Rahim lailatul qadar. Allahumma rzuqna lailatul qadar ya Allah. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.